ada budak tarik macam ni. Baju kau tahu yang tarik macam dia tarik macam ni. Bang kata. Dia bukan tarik aku, dia tarik kawan aku Cijo ni. Nama kawan aku Jo lah. Tarik kawan aku. Bang. Lepas tu kita pun pusing. Dek, kenapa dek? Bang, bilik mayat dekat mana? Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda bahasahi pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Pada malam ini kita ada hadir dah. Senang cerita tetamu ni kita dah lama tunggu sebenarnya. Ya betul. Kadang-kadang kita dekat belakang kamera kita bertanya-tanya juga, Pis, yang hari tu mana kan? Tak datang ke? Dia kata dia sibuk sikit. Okay. Tapi alhamdulillah. Betul. Kan? Dengan keberkatan Aidil Adha ni dia hadir juga ke studio kita malam ni kan. Siapa dia, kita akan berkenalan sekejap lagi. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow social media, tekan link WhatsApp di bawah. WhatsApp pula, bukan, Instagram, Facebook, TikTok, dan terutamanya YouTube lah. Dan pada korang yang nak cerita dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak share dengan Santai Chill. Macam aku cakap tadi, memang dah lama sebenarnya caller ni. Tiba-tiba bila di message aku minggu lepas, aku terkejut. Dia datang Ngam tu. Jadi kita pun dah tak nak buang masa lah kan. Kita minta lah, aku kata, tetamu kita untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya. Okey. Jadi kita sedang sebenarnya shoot dalam Hari Raya Aidil Adha ni. Dan dalam kesibukan korang tengah beraya, kita alhamdulillah dapat seorang tamu yang insya-Allah dapat beri satu pengalaman yang baru untuk korang dalam ialah arena misteri ni kan. Sebelum tu mungkin boleh kenalkan diri sikit, mungkin background ialah samaran dengan nama samaran. Nama aku Ahmad lah. Boleh panggil Ahmad. So aku ni bertugas sebagai, kalau orang dulu panggil MA lah, Medical Assistant, atau penolong pegawai perubatan, ataupun dresser. Kalau pakcik-pakcik kita dulu, atuk-atuk kita dulu, kita panggil HA lah, Hospital Assistant. Kalau dulu lah. So aku berumur 33 tahun, berasal dari Sepampat dan duduk dekat Johor lah sekarang ni. Okay. So cerita ni berlaku kat hospital lah. Kebanyakan yang cerita ni berlakunya banyak dekat skop kerja aku lah. So situasi tempat yang mungkin aku bekerja tu, faham-faham lah kan. Hospital, klinik, vibe, negative vibe. So nanti aku akan share lah. So aku nak dapatkan satu bonding time sebab yelah, dia kalau terus kan, kadang-kadang aku tengok kita punya caller ataupun tetamu ni dia agak nervous bis. Dan akhirnya dia macam susah sikit nak bercerita. Jadi aku nak ajak borak sikit lah Okay, baik. Bila sebut pasal hospital Pis, pernah kau rasa macam tempat ni creepy, seram? Mesti ada something yang dia, sebab lah aku kata dia bukanlah tempat tu memang ada hantu, tak. Tapi sebab kita tahu kalau hospital ni macam-macam kejadian ada, kematian semua ada. Basuh jenazah yang datang-datang yang mati-mati, yang datang yang ada jenazah yang mati di situ pun daripada accident pun ada segala ni kan. So benda tu akan bermain kat kepala otak. Nak bila kau turun lift, tiba-tiba buka bilik pintu jenazah. Itu paling aku kadang goyang ke pergi hospital tu. Betul. Aku pun ada juga pengalaman, tapi tak sampailah bilik jenazah. Dia sekadar lift tu rosak. Jadi aku terpaksa guna tangga. Jadi waktu tu pula malam. Memang siut betul lah kan masa tu. Aku pula jaga waktu pagi, masa tu aku nak sahur. Jadi bila aku dah keluar nak patah balik, lift tu rosak dan tapi bukan cerita kita yang kita nak dengar. Nak dengar cerita Ahmad. Mungkin dia ada cerita yang kita tak pernah dengar. Yalah, kita dengar pada cerita Tuan Badan sendiri. Apakah cerita yang hari ni dia nak sampaikan? Okay, boleh ceritakan pengalaman yang pertama. Dipersilakan. Okay, sebelum kau
nak menjadi seorang pengguna program perubatan ni, kau akan menjalani satu program pendapatan wajib. Okey, dekat unit kecemasan selama 6 bulan. So selepas tu kau akan diposting lah ke mana-mana. Macam aku dipostingkan ke satu daerah yang sangat distrik di belah utara. Dan hari pertama aku dapat surat tu, aku akan melapor diri dekat ni lah, Pejabat Kesihatan Daerah. Lepas tu bila aku dapat je surat tu, aku cakap, ya Allah, jauhnya tempat ni. Dan penyelidik aku cakap, wish, tempat kau ni jauh ni, tak ramai orang nak ke sana ni. Aku cakap tak apalah, first year posting kan. Lepas tu aku pun posting sana. Sampai kat sana, aku duduk quarters kesihatan lah. So dekat quarters tu ada 2 rumah je yang ada. So rumah bujang lah, dengan satu rumah AKJM tu. JM tu kalau korang nak tahu semua adalah jururawat masyarakat. So kita orang berdua je lah, tapi dia dengan family dia, aku seorang masa tu. So nak dijadikan cerita, masa hari pertama aku datang tu, penyelidik aku bawa lah round klinik tu. Dia cakap, okay, sini kita punya bilik treatment, okay, sini kita punya bilik MO, so ini kita punya bilik on call. So aku pun okay, malam tu 2 hari lepas tu, malam 2 hari selepas tu lah, aku pun masa tu tengah kemar rumah apa semua. Tiba-tiba aku nampak aku punya klinik tu lampu terbuka tau. Okay, sebelum tu dekat sana tu MA hanya ada 3 orang termasuk aku. So seorang pergi post basic, so tinggal 2 orang. Okay, yang seorang ni dia jarang tahu ada dekat klinik, sebab dia kadang-kadang dia kena cover dekat klinik community. Sekarang dulu klinik satu Malaysia, sekarang dah tukar klinik community kan. So dia jarang ada. So pada pukul 8 malam lah, tiba-tiba klinik aku terbuka, lampu terbuka lah. So aku cakap, lampu terbuka. Aku cakap, oh tak apalah, mungkin diorang nak buat return, sebab kita punya KPI return kan. So aku pun tengok, tiba-tiba aku nampak si Azwan ni dekat dalam ni. Aku cakap, oh Azwan ada dalam, mungkin buat KPI kot. Lepas tu keesokan harinya aku tanyalah si Azwan ni. Aku cakap, Wan, semalam ada datang klinik ke semalam? Pukul tak ada. Kata, oh ya ke? Lepas tu aku pun senyap lah. Pukul apa masa tu? Dalam pukul 8, 8.30 macam tu. Tapi aku nampak dia. Nampak dia masuk. Lepas tu tak aku tengok lah bila. Lepas tu masa tu aku on call. Hari Jumaat. Masa tu hari Jumaat. Kalau ini belah utara Belah utara kan Jumaat, Sabtu cuti kan. Hari Jumaat ada orang call. Dia kata masa tu pukul 11 malam anak dia kena asma lah. Aku pun pergi attend asma. Nampak 2 anak beranak lah, anak dia perempuan, dia punya mak dengan mak dia. So dia kata, kenapa puan? Dia kata, anak saya ada asma. So aku pun bagilah Ventolin asma tu, yang asma yang tu kan, yang spray tu, inhaler kan. Bagi tu tak jalan, aku bagi yang nebulizer kan. Habiskan nebulizer tu, tiba-tiba bila aku pusing dia tu, tiba-tiba dong hilang. Aku cakap betul dia dong hilang. Aku cakap, mana makcik ni tadi ni? Aku cakap, tapi pada waktu tu dia barang dia masih ada tapi dia hilang. Aku pun tengoklah, mana dia orang ni tak ada tepi ni macam ni. Aku pun dah lain macam. Besok dia tu aku tanya yang Kak JM sebelah tu. Aku cakap, Kak, kita punya klinik ni ada macam something. Dia kata, klinik kita ni ada ni sebenarnya Mat. Dia kata, kalau tak tahu, so kalau kau on call malam, kau jaga-jaga lah macam tu lah. Dia kata kebanyakan macam tu lah ceritanya. Yang cerita yang pertama lah, yang tu aku boleh cerita dulu lah. Okay, dia walaupun agak pendek tapi dia cukup jadi jam sikit lah. Dia bagi satu kejutan yang pertama. Ni orang kata salam perkenalan kot. Masa masuk sana. Kenalan aku dekat klinik kesihatan tu lah. Tapi masa nampak tu normal lah. Dia kau tak ada syak ada macam. Aku ingat lagi makcik tu pakai tudung mana macam apa, bunga-bunga macam tu. Anak dia tak pakai tudung, anak dia pakai skirt panjang lah, macam blouse macam tu. Pernah tak tanya kerja lain, pernah tak dapat pengalaman yang lebih kurang sama? Kalau tanya kan kepada yang staff MA sana, diorang ada juga pengalaman macam tu, tapi dia kata benda tu biasa. Sebab dia kata sebelum ni memang ada juga yang kes-kes macam tu. Ada orang call diorang tiba-tiba masuk, bila datang tak ada juga macam tu. Sebab dia memang, kalau belah utara ni dia memang paling dalam, paling ujung lah. Dia memang paling dalam dekat distrik, sangat distrik. Okay, dan semasa kau kata yalah, yang makcik dengan anak dia tu dah tak ada, barang dia masih ada lagi. Barang dia ada lagi. Ada kat kau buka tengok barang yang ditinggalkan? Tak ada, aku kemas macam tu lah. Aku BP dia tu aku ambil, aku kemas tu, aku simpan balik. Aku kunci klinik, aku balik. Macam tu. Macam tu lah. Barang tu barang apa?
Yang mana? Yang barang tu. Yang barang tu ialah macam inhaler, BP set. Okay, bukan maksudnya dia ada bawa. Oh tak ada. Tak ada. Dia macam tu je. Okay, baik. Okay, itu yang pertama gang. Yang pertama dia dah bagi sikit lah. Okay kan. Tapi mesti ada lagi. Ada tu ada, tapi ini kita pindah ke di daerah yang sama tapi dekat hospital. Okay, teruskan dengan cerita yang kedua. Okay, yang ni masa tu aku PPW lah. Yang macam aku cakap tadi, PPW kan, program pendampingan wajib. Aku ditugaskan di pre-hospital care. Kalau korang nak tahu apa pre-hospital care ni ambulance tu. Okay. Yang dekat ambulance kan. Okay. Pagi tu pukul 9 pagi aku berbunyi, aku dapat berita MVA lah, motorbike vehicle accident melibatkan motorbike dengan car. Maksudnya kereta dengan motor. Mangsa motor tu 2 orang, anak beranak, ayah dan anak lah. So yang kereta tu kereta Hilux. So anak beranak tu memang cedera parah, memang teruk. Lepas tu dua-dua tu kita bawa pergi hospital. Kita rawat. Ayah dia tak silap aku, kita CPR kot dekat ambulance. So anak dia memang kalau medical term kita ICB lah, macam pendarahan dalam kepala sebab kita nampak dia punya telinga dia berdarah, hidung dia berdarah. Jadi sampai hospital kita rawat macam biasa. Masa tu kebetulan aku double shift, pagi dan petang. Shift petang meninggal, dua-dua tu meninggal. Al-Fatihah pada orang lah. So nak dikan cerita, 2 hari selepas tu aku pergi tengok bola. Tengok EPL lah pukul 11. Dan aku tak naik motor, jalan kaki dekat dia, kedai tom yum tu. Kita orang pergi tengok bola, habis dalam pukul 1 lebih macam tu kita orang balik. Dalam masa balik tu kau akan lalu forensik kau akan lalu ward TB, tak silap aku ward TB, kecemasan. Lepas tu kau akan lalu ke forensik, last kali forensik. Bila lalu forensik tu kau akan lalu satu selekor untuk kau nak ke quarters tau. Nak ke quarters tu tiba-tiba ada budak tarik macam ni. Okay. Baju kau tahu yang tarik macam dia tarik macam macam ni. Bang kata. Dia bukan tarik aku, dia tarik kawan aku Cijo ni. Nama kawan aku Jo lah. Tarik kawan aku. Bang. Lepas tu kita pun pusing. Dek, kenapa dek? Bang, bilik mayat dekat mana? Dia cakap macam tu. Aku ingat lagi. Tapi aku tak syak apa-apa. Bilik mayat. Bilik mayat dekat tepi ni dek. Kita orang tunjuk lah macam tu. Tapi betul lah tu bilik mayat yang kau tunjuk. Yes, betul tu bilik mayat. Tapi aku tak syak apa-apa. Member aku pun tak syak apa-apa masa tu. Kita orang memang tak syak. Lepas tu dalam perjalanan tu aku cakap dengan Jo, kata kalau ada kes malam ni, kenapa tak ada si Syafiq yang in charge MA yang forensik tu, Syafiq. Kenapa Syafiq tak ada malam ni? Lepas tu family member tak ada, van jenazah tak ada. Lepas tu aku cakap ya kan. Kau tahu tak, masa perjalanan tu baru aku teringat budak yang aku jumpa tadi tu, itulah yang budak yang meninggal yang dekat pagi tadi, yang 2 hari selepas, yang sebelum tu. Sebiji muka dia. Sebiji, baju biru, seluar hitam, baju biru Melayu. Aduh. Sampai dekat tangga quarters tu baru aku perasan. Lepas tu aku demam lepas tu aku ceritalah dekat aku punya penyelia kan, aku punya hospital. Dia cakap lain kali hati-hati, yang baik lambat sangat, macam tu lah. Kau tahu macam mana aku kenal? Sebab baju dia. Sebab dua mangsa dekat jalan tu, kau tak boleh bawa dua-dua mangsa dalam keadaan yang teruk tau. So kau kena backup satu ambulans. So aku bawa yang budak tu. So aku tahu baju dia biru, suara hitam. Masa tu hari Jumaat. Yelah, lagipun muka muka dia kan. Jadi masa dia tarik baju tu, muka dia tak ada nampak darah. Tak ada muka darah, muka baik je. Dia tarik, member dia tiba-tiba datang. Tarik. Bang, bilik mayat dekat mana? Macam tu. Allah ya, aku cakap dengan kau. Lepas tu dia lari. Aku cakap kat situ dek. Member aku cakap, member aku Jo cakap, dekat situ dek. Dia pun pergi. Kita pun jalan, dia pergi quarters. Sampai aku quarters tu macam aku cakap, Jo kata, kau tahu tak budak tadi tu, budak yang hari tu yang kita masuk dekat risas hari tu weh. Lepas tu cakap iya. Lepas tu aku demam. Lepas tu aku ingat aku demam. Lepas tu aku cerita dekat penyelia aku, dia macam tu lah. Dia cakap aku semua speechless. Aku tak tahu nak cakap apa. Sebab yelah, aku letakkan diri aku kat tempat kau kan. Kalau jadi macam tu pun
Takut Mat nak kerja ni. Ya, betul. Dia jadi dua benda tau. Kalau aku kan, dah aku merawat dia kan, dah benda tu dah tahu dah benda ni kenapa dia cari aku. Kedua dia, aku salah rawat ke sampai dia meninggal, sampai dia cari aku balik kan. Dia scary kat situ. Lagi satu benda yang aku tertanya-tanya, ni kategori apa ni? Jin ke? Susah Kan? Susah nak cakap kan. Yelah. Kan kalau aku cakap dia kata aku mandai-mandai pula kan. So kan aku nak disclaimer, aku ni bukan jenis yang boleh nampak benda-benda ni. Dan masa aku belajar ke, aku tak pernah nampak. Aku pengalaman benda macam ni kan masa aku bekerja. Kebanyakan waktu aku bekerja lah. Itu kerja Waktu bekerja. Okey, dua pengalaman pendek tapi impaknya besar. So susah macam mana? Betul. Dia benda tu cerita dia macam selalu pergi apa, macam sekali imbas je, tapi dia ada jump scare kat situ kan. Aku dia macam terkaku juga kan. Dah lah tanya bilik mayat Mat. Lepas tu jenazah tu pula dah pernah diuruskan kan. Dan aku yakin yang tengok ni ramai MA doktor kan. Hati-hati kau. Hati-hati alright. Okay, cerita yang ketiga, adakah berada di hospital juga? Yang ni aku masih berada di hospital, tapi bukan di hospital tu dah. Aku dah berpindah ke dekat wilayah persekutuan lah. Banyak tau pindah-pindah. Aku banyak berpindah. Sebab berpindah-pindah kan. Okay, cerita yang untuk kali ni pula macam mana? Yang ni masa ni aku dekat, aku tak bagi tahu pun aku unit mana. Tapi waktu tu aku on call, aku dapat terima panggilan. Kalau yang orang medical dia tahu kot ni apa, dia punya ni. Aku dapat satu kes eye procurement. Eye procurement ni maksud dia adalah kita derma mata lah. Derma mata. Orang yang jenazah tu, family member dia nak bagi mata family member kepada tu. So aku pun dapat call. Aku pergi call lah. Aku dapat call sampai aku macam ni. Parking motor dekat tingkat 1, forensik paling bawah. So kau nak tampering ke tingkat 2. Boleh bayang tingkat 2. Okay, aku parking motor, naik lift. Dalam lift tu ada 3 orang. Satu staff nurse, aku dengan seorang brother baju hitam macam tu, baju hitam. Naik tingkat, sebab dia dari bawah, aku tingkat 1. Naik tingkat 1 ada staff nurse dengan tu lah. So kita orang pun, aku nak ke tingkat 2, diorang nak ke tingkat 3. Aku rasa lah, sebab diorang ke atas kan, aku tingkat 2, aku turun tamprin. Aku pun turun ke bawah. So masa tu kan aku yang macam cerita ada eye procurement kan, nak pendermaan organ kan, organ mata. So aku pun prepare, tengok case sheet dia, tengok nama dia. So dalam satu nak buat pendermaan organ ni, yang first kali akan adalah mata dulu. Okay. Dalam mata tu kan jenazah tu kan dekat table tu kan, table. So bila buka, aku macam kau tahu tak yang yang orang yang tu, aku rasa orang yang tadi dalam lift tu sama. Ya, sebab baju dia dipakai macam baju hitam, collar putih macam tu. Macam tu, orang muda dalam umur dalam 30-an macam tu lah. Lepas tu aku cakap, ini yang dekat lift ke apa ni? Aku masa tu aku tak rasa takut sangat lah. Sebab habis tu aku pun cerita lah dekat member aku. Aku cakap, kau rasa pasti ke dia tu? Aku rasa macam ya. Kebanyakan ni aku jumpa ni kan, macam mana diorang macam menyerupai macam tu lah. Kebanyakan benda-benda macam ni kan. Tapi aku, yelah, dah kerja kita kan, nak buat macam mana macam tu je lah. Tapi dia tak sapa kau ke? Tak ada, dia tak sapa. Tapi yang aku ingat, tapi kau sempat tengok muka dia? Macam kita masuk, pandang dia dari sini, staff nurse tu kat sini. Aku masuk, aku pusing, aku naik atas, tamprin, turun bawah, tengok. Bila buka dia macam dia baju sama, still lengkap lagi macam tu. Alamak, aku cakap, ya Allah, ini kan, kau faham maksud kan? Macam tu lah yang aku nampak lah. Orang yang meninggal ni, baju dia memang pakai baju sedia yang... Kalau yang masih baru ya, dia masih pakai lagi. Oh ya, masih pakai lagi, sama. Akhirnya nanti baru dia tukar lah dia akan buka. Masa kau masuk lift tu, pernah ada tak dia macam terpandang kau senyum sikit? Macam tak ada. Macam kita buat macam biasa, orang biasa. Kita macam sekilas pandang, kita pusing, macam tu. Macam kita masuk lift,
Lepas tu okay, orang dah naik atas, tak ada fikir apa-apa pun. Tapi bila bawah kita macam apa, kita terlintas lah, yang macam ni tadi, macam tu. Okay. Dah banyak tanya aku ni. Tak apa, kau cerita dulu pengalaman yang keempat. Nah, Pak ni baru borak kan. Okey, yang keempat ni masa ni dekat klinik yang ni, yang klinik lama lah, kat klinik lama. Masa tu aku on call. Lepas tu aku dapat satu panggilan awam daripada MSCC. Cakap melibatkan satu perempuan, fitting lah. Fitting ni kita panggil, kalau fitting ni sawan. Sawan. Kita pun pergilah. Aku pun download lah Valium dekat klinik dengan Valium, masuk dalam poket, pergi ke rumah tu. Sampai ke rumah tu aku disambut oleh seorang budak berbangsa India. Ni family India lah, family member India. Sampai dia cakap, kenapa? Aku cakap, mak sakit dalam. Bila aku sampai, cakap, Aunty okey ke? Okey saja. Aku cakap, ni okey mana? Cakap lah, macam ada tadi ada kejang kaki ke kan? Kaki keras ke tangan macam tu ke? Tak ada. Aku cakap, okey lah. Aku pun telefon balik MCC. Aku cakap, betul ke ni? Ini okey je ni? Dah ada telefon, kau angkut je lah hospital. Tapi protokol memang kita kena bawa pun lepas dia call. Kalau dia call, kita kena bawa juga. So aku pun bawa. Dalam aku masukkan benda, aku dah prepare dah semua. Aku dah masukkan jarum rumah tangga dia, pasang air kan, baringkan dia. Tiba-tiba dalam perjalanan tu aku macam ni, aku duduk macam ni. Sini stretcher tau. Stretcher depan kau. Panjang tu kan. Panjang stretcher depan kau. Situ pembantu kau. Seorang pembantu situ. Tiba-tiba yang aunty ni, kau tahu dia buat apa? Dia macam macam tu. Dia macam tu. Lepas tu aku cakap, lepas tu aku tengok yang pembantu aku ni, aku cakap, dia tengok aku tengok dia. Aku cakap, kenapa? Lepas tu kan bila dia bunyi lagi yang aku ambil bedsheet tu, bedsheet kan, aku tutup muka dia kan. Okay. Aku tutup muka dia. Selubung kan dia. Aku selubung kan dia. Aku tutup. Dia kan balik aku tutup. Aku dah takut dah. Aku cakap. Lepas tu yang nama dia si apa dah Alip lah. Cakap Alip. Cakap Mat, dia tenang aku. Baca ayat kursi. Aku cakap okey, baca lah. Dalam aku tengah baca tu, tiba-tiba dia cakap macam ni. Tahu dia kan tu. Tahu Lepas tu aku dah memang dah tergagap dan nak tahu nak baca apa. Aku buka, aku pergi tingkap tu, aku cakap nama dia siapa siapa nama pakcik ni? Pak Hassan, laju sikit. Ini bukan apa, ini kena sampuk ni, aku cakap ni. Kena sampuk. Lepas tu, ya ke? Aku cakap, jom cepat. Dalam tengah tu member yang si Alim ni, bantu aku ni, dia memang ahli silat lah. Dia memang orang silat. Boleh dia macam tahu sikit ruqyah semua. Tiba-tiba bila dia baca tu, dia bangun tegak ni. Dia bangun tegak, dia pandang aku, dia cakap, pandai dia cakap macam tu. Lepas tu dia kan member aku tengah baca ayat kursi kan. Dia mengajuk. Dia mengajuk bacaan, tapi dengan bacaan yang salah lah, bukan betul pun. Dia macam melalut macam tu. Aku pun baringkan dia. Aku cakap tenang. Aku cakap jangan macam ni kan. Dia mengilai. Dia macam sepanjang perjalanan aku nak ke hospital tu, memang dia mengilai. Dia tak buat apa, dia mengilai je. Lepas tu sampai dekat hospital tu, dia dah tenang sikit. Aku pun turun. Aku buka lah yang bonet belakang tu kan. Bila aku turun dia, tiba-tiba dia kata dia nak darah. Dia cabut ni branula dekat tangan dia ni, dia cabut. Lepas tu dia hisap darah depan aku. Alamak. Dia hisap depan tu, dia hisap, dia jilat depan kau. Banyak darah keluar? Penuh. Dah lah aku insert yang besar punya. Alamak Dia cabut tu, dia jilat macam tu. Aku dah panik, aku tarik dia, aku masuk dalam dekat kecemasan. Kajut aku lah. Dia masuk dekat kecemasan. Lepas tu dia pun dekat ward 9 lah. Ward 9 ni bed 9 ni kalau macam patient yang agresif kan, yang abnormal behaviour, macam tu, dia pun letak kat situ. Lepas tu aku puncau. Esok dia aku hantar kes dia, aku tanya, mana aunty semalam tu? Dia dah balik lah, tak ada apa-apa pun, dah sakit apa pun. Aku cakap sudah, aku cakap macam tu lah. Dia lebih kepada situasi yang apalah, yang kerasukan lah macam tu.
Ini dah kategori lain macam ni kan. Itulah pasal. Aduh. Ini yang masuk ni vampire. Macam mana kalau kes macam ni kan, hospital kategorikan dia macam mana ni? Ni sakit apa ke memang tak dapat detect, kira macam Dia kalau biomedical pun kita akan macam ni, doktor akan refer psychiatrist lah selalunya lah, psychiatrist. Mungkin ada maintenance tapi tak tahu. Tapi pengalaman yang dia kata minta darah tu yang aku rasa macam uish, ni seram ni. Lepas tu kan dia kan berbangsin dia kan. Lepas tu dia kan mengajuk member aku tadi, cakap baca ayat kursi tu. Aku macam uish, cakap ini apa ni, macam ni hantu apa yang masuk ni, macam tu lah. macam kes macam ni kan, yang kena rasuk bawa ke hospital. Adakah ni kali pertama pengalaman kau ataupun Kalau setakat ni yang ni kali pertama lah. Kali pertama aku lah. Yang tu yang aku cakap kali pertama aku dapat. Uish, macam ni pula. Dan kau tahu apa yang lebih sadis kau tahu? Slipper makcik tu tertinggal kat ambulans, kau tahu? macam mana? Dia Slipper makcik tu tertinggal. Aku nak hantar balik. Aduh, aku nak hantar balik macam mana ni. Tapi aku tak hantar balik pun. Aku tinggal kat hospital. Kalau makcik tu cari, ambil je lah slipper ni. Kau bayangkan kan, kau tengah buat kerja kan, dia datang kau, mana slipper aku? Dia slipper. Aduh kan. Okay. So macam dekat hospital kan, sorry lah kau nak marah aku tanya lah tak. Aku ni memang banyak bertanya. Kat hospital ni ada tak disediakan seorang macam ustaz kan, special untuk nak tengok benda-benda macam ni kan. Setakat ni ni bukan sakit. okay, faham. Setakat ni tak ada. Tak ada lah. Tak ada, memang tak ada. Yelah kan dia more scientific kan. Tapi kalau macam ada lah kes-kes macam dulu lah, tapi masa tu aku student lagi kot. Ada satu dekat satu hospital ni, masa aku masuk shift tu, aku nampak satu macam, aku tahu family member dia kot bawa macam ustaz macam tu. Bila kau intai, masa aku student, bila kau intai, kau tahu tak, dia punya hidung ni, mulut ini jadi macam mulut panjang, macam mulut buaya, macam cumpahan buaya. Macam tu lah. Tapi aku macam sekilas pandang lah macam tu. Sebab masa tu aku kerja dekat, masa tu aku student, aku dekat klinik pakar. Aku lalu kecemasan. Betul, kenapa ramai ketika intai lah tengok macam bersisik. Tapi aku tak tahu kes tu kes apa masa tu. Tapi macam tu, macam kes macam misteri ni ada je, aku rasa. Ada je. So banyak rupanya kes pelik-pelik kat hospital ni Banyak. Ya, aku percaya banyak benda juga dirahsiakan. Betul. Kan? Tak diceritakan. Yelah. Faham tak? Banyak institusi lain pun aku yakin banyak dirahsiakan untuk menjaga aib kan, benda ni. Alright, Alalang tu cerita yang kelima. Okay lah, ni cerita yang terakhir lah yang pengalaman aku yang setakat ni aku ingat lah. Masa tu aku dekat klinik kesihatan. Lepas tu aku baru habis hantar kes malam. Aku refer satu kes. Lepas tu dalam perjalanan balik tu, aku berdua dengan driver, dengan pilot aku ni, macam biasa, tak ada buat apa-apa dengan radio. Tiba-tiba ada satu bunyi hentakan kuat dekat ambulans. Pom, macam tu. Macam, apa tu? Cakap, buang apa, burung ke apa. Aku buat bodoh je. Tiba-tiba bila kau pandang sisi belakang ni kan ada macam, kat ambulans dia ada satu macam tempat buka tau, untuk kau boleh bercakap dengan orang belakang. Cermin kan, tu. Cermin tu kan. Bila aku pandang tu, tiba-tiba dekat belakang kan macam ada sosok perempuan duduk macam dekat tempat baring tu lah. Bukan baring, tempat duduk, tempat penduduk. Kan baring kan yang sebelah tu macam ada macam tu tegak. Aku cakap, Allah, aku cakap Cik Hassan, ni belakang ni saya nampak macam benda ni. Kau nampak benda apa? Ada, tak tahulah, tapi warna hitam, macam sosok perempuan lah yang aku nampak lah. Lepas tu bila dalam perjalanan tu aku cakap, tak ada apalah kot, kau tengok depan. Aku pun tengok depan, pasang radio. Tiba-tiba kau tahu, dekat belakang aku macam perasan. Aku cakap, Cik Hassan, cuba pasang spotlight belakang. Spotlight belakang macam mana? Spotlight belakang, okay, ambulans. Belakang ada spotlight tau. Belakang luar. Ada spotlight, yang spotlight macam tu kan. Bila kau pasang, tiba-tiba macam ada benda berlari tau, mengejar. Tapi dia warna, tapi yang tu dia warna hitam. Laju sangat. Dia macam berlari. Dia macam tapi dia berlari, warna hitam, berlari, berkejar kau. Cakap, ya Allah, pusing juga. Dia yang nampak tu
Yang saksi dia berdua lah. Aku dengan dia berdua saksi yang nampak benda tu. Yang driver tu. Yang driver tu. Okay. Sama dalam benda tu tak lama dalam sekilas, tapi lama tapi kita orang perasan lah, kita orang pandang tu, aku pusing belakang mesti memang nampak pasangan tu. Dalam perjalanan dah nak sampai dah kot. Dah nak sampai, tiba-tiba aku punya driver tu dia macam mengelak. Dan nak macam mengelak. Aku cakap Cik Hasan kenapa? Aku cakap tadi dia nampak macam ada perempuan, tiba-tiba dia macam nak melintas. Tu yang dia macam nak mengelak, nak hampir nak accident, tapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa lah. Lepas tu kita orang pun lepak kedai minum, sembang betul balik. Lepas tu alhamdulillah lah, dalam balik tu tak ada apa-apa jadilah. Cuma benda-benda macam tu je lah. Yang ni kan okay. Dalam bilik ni dari mana nak ke mana? Dari hospital nak ke klinik, nak ke base lah, nak ke base kita. Melalui jalan yang gelap. Jalan nak kata jalan lama ya, memang jalan lama lah. Jalan lama. Dalam kalau dari klinik kau tu nak ke sana dalam 30 minit macam tu. Kau tanya aku banyak non, nanti orang marah. Yang masa kan kau cakap masa tu dia duduk dekat kursi penumpang kursi tu Dan masa sambil bila kau buka split, ada pula yang mengejar. So ada dua DT yang serentak ke masa tu? Tak ada. Benda sama. Benda yang sama. Macam aku pandang tu belakang tu, dia benda yang dia perempuan duduk macam ni. Aku cakap lepas tu dia hilang, aku cakap Cik Hasan cuba pasang spotlight belakang. Bila dia pasang spotlight yang lampu belakang, high beam belakang tu, nampak orang berlari. Memang nampak perempuan tu yang berlari. Dia berlari bukan mengangkat. Bukan, dia berlari. Laju man. Tapi dia tak, kita orang ambulans pun taklah laju sangat. Tapi nampak dia berlari. Nampak dia berlari. Lepas tu Cik Hasan pun dekat tiba-tiba dia nampak ada orang nak melintas. Dia pun macam di steering dia kan, hampir terlanggar lah dia kata. Dia ingat apa. Lepas tu setakat alhamdulillah lah tak ada apa-apa jadi lah. Okay, aku tertarik nak tahu jalan ni kat mana. Boleh? Jalan tak apa nama jalan umum jalan ni Jasin. Aku banyak dengar cerita pasal Jasin ni juga. Jasin dah teti. Alright, okay. Dan masa kau nampak benda tu, masa dia dekat penumpang tu, adakah dia menghadap engkau masa kau dah tinjau dia? Dia menghadap macam kerusi macam ni. Aku toleh, dia pandang aku lah. Mungkin kau pandangan dia. Tapi dekat kabin tu gelap. Tapi kau perasan lah ada orang dekat, sebab kita kan ada macam lampu-lampu tepi, lampu atas kan. Tapi nampak dia duduk macam ni tengok kau. Dia pandang kau macam, tapi muka tak nampak lah. Tapi sosok tu memang kau nampak dia jenis perempuan. Salah satu pekerjaan yang pada aku mencabar. And di samping kita berfikir nak jumpa dengan mayat yang berterabur, nak tengok darah yang banyak, and dengan keadaan pesakit yang susah kita nak kawal, benda-benda macam ni pun satu hal juga kan. Aku rasa antara punca orang ramai tak gemar nak ke hospital malam kan, takut. Yalah, satu lagi dia kan, hospital dengan vibe kan, vibe negatif, vibe orang sakit banyak kan. Sebab tu lah kot kan, benda-benda ni suka. So aku tak heran lah kenapa tempat-tempat macam ni ada juga. Kan. So far tu antara 5 cerita yang kau tak dapat lupakan yang lah. Setakat tu lah. Yang kalau ada lagi pun, ini extra lah. Aku buat extra. Okay, extra. Yang extra ni masa ni bukan kerja hospital pun. Masa tu aku dekat yang dekat utara ni. Aku kat utara. Member aku datang kat rumah aku yang quarters tu kan. Kata jom lah kita mandi air panas. Mandi air panas. Kalau orang utara tahu kau air panas tu kat mana? Kedah. Kedah tu. So kita pergi air panas pukul 11.30 malam macam tu lah. Kita naik motor ramai-ramai. Kita orang ada 4 motor, 4 motor 1 kereta. Kita orang pergi, lepas tu balik tu kita orang ni nak singgah makan tau. Dalam kita orang singgah tu, dalam kedai tu ada 3 orang pakcik. 3 orang pakcik tengah minum lepak. Masa tu dalam 2000, tak ingat 2000 apa tak ingat dah. Lepas tu tiba-tiba pakcik tu pandang kita orang. Lepas tu dia bangun. Tuan nak duduk ni. Dia bangun, dia pusing kat kita orang punya pot kereta dengan motor. Dia pusing, dia keliling. Dia cakap, dek, mana budak perempuan baju coklat tadi tu? Dia nampak macam dia agak pelik lah. Mungkin dia pelik. Mungkin aku faham orang kampung ni. Yelah, kita ramai-ramai lelaki bawa orang perempuan, mesti lah orang kampung pelik kan. So dia ingat kita orang ada bawa perempuan. Diorang nampak tiga-tiga, diorang pacik-pacik ni nampak kita orang bawa perempuan.
baju coklat seluar hitam. Tengah membonceng member aku seorang tu. Dia pusing. Pakcik 3 orang pusing cari. Kata korang dari mana ni? Tak ada pandang paling. Korang ada buat perempuan ke apa kan? Tak ada, kita orang lelaki semua, tak ada. Lepas tu diorang pun macam korang ni kata balik nanti ni jangan terus masuk rumah. Dia kata balik cuci kaki apa kan, kau tempat-tempat dia lah. Air panas aku tersebut pula nama. Air panas tu memang tempat dia tu macam tu lah kan. Macam tu lah. Aku kena sensor nama kolam air panas Tak sensor pun orang tahu lah kat tu kolam air panas apa. Balik satu je tak ada. Dia tak ada lain lah. Tapi memang tempat tu memang jalan waktu malam dia lagi scary. Serius tak tipu. Aku pernah pergi mandi malam berapa kali tu. Dia punya jalan tu nak bertembung selisih satu kereta tu pun dekat setengah jam belum tentu. Dia punya gelap macam aku ingatkan misteri tadi yang pakcik tu dengan kedai tu. Rupanya punya kan? nama perempuan. Kita ni macam dia ada buat perempuan lah. Pilihan kita tak ada, semua lelaki je. Mungkin soalan last pada aku. Sepanjang kau jadi dalam bidang perubatan ni kan, pernah tak kau rasa benda tu ikut sampai ke rumah? Pernah tak macam terasa lah benda dia kori ke? Kadang-kadang dapat mimpi pelik dari tempat kerja. Kalau yang tu bukan skop kerja lah Kalau skop yang ini luar lah Jujurnya ada. Pernah ada. Aku cerita lah sekali masa ni aku dekat, masa tu aku baru habis kerja, aku baru habis on call. Aku balik dekat rumah aku ni, aku ada satu boyan tau. Dekat Boyan. Aku punya rumah ni rumah kampung. Aku punya klinik kesihatan ni rumah kampung. Yang ni tempat lain, bukan yang klinik kesihatan yang pertama. Ini tempat lain dah. Aku dah bertukar ke tempat lain. Rumah kampung, ada Boyan. Masa aku nak masuk tu, aku kan jadi lorong kampung, lorong rumah ke rumah tau. So bila kau masuk ke rumah aku tu, ada rumah, lepas tu ada Boyan. Dekat Boyan tu, tiba-tiba aku nampak macam ada, macam mana nak cakap ayunan tu macam apa tu? Baju. Macam bayun cadar main macam tu. Aku cakap ini angin ke apa? Aku pun buat tak tahu je. Aku pakai motor. Bila aku pakai motor, tiba-tiba aku macam nampak ada macam susuk budak perempuan. Tapi dia bukan dekat Boyan tu, dia dekat belakang Boyan tu. Dia dekat belakang. Tapi muka tak nampak. Sumpah aku tak nampak muka dia. Dia macam duduk, dia macam berdiri macam tu. Aku cakap ya Allah. Aku buat tak tahu. Lepas tu aku ikut pintu belakang. Aku tengok lagi. Aku tengok dari dalam. Tak ada. Aku cakap mungkin tak ada apa-apa lah kot. Lepas tu nak jadikan cerita, masa tu atas bumbung aku selalu macam ada bunyi orang berlari lah. Lepas tu alhamdulillah lah sekarang ni family aku pun dah datang sana. So diorang pun dah, kita buat sama-sama lah, bacaan Yasin semua. Dan sekarang dah tak ada lah. Macam tu je lah. Kalau yang benda-benda yang mengikut aku tu, setakat tu yang tu je lah. Yang lain tak ada lah. Okay, baik. Mencabar. Dia bagi aku dia, yelah, benda pekerjaan dia ni pun pekerjaan yang kata melibatkan kematian. Bukanlah dia mati, maksudnya melibatkan orang yang akan dihadapi itu adalah kematian kan. So benda tu aku sebagai dia pun kadang-kadang kita bila merawat orang kadang terfikir kan. Bila even kita jumpa mayat di kawasan insiden pun, kita buat masjid dalam ambulans tu pun kadang kita risau. Kokok dia bangun jengah nanti petak kepala sebenarnya. Kalau ada tu Mat. Aku tak boleh nak gambar macam mana. Beberapa sebelum ni kita punya caller pun ada cerita pasal hospital. Pengalaman diorang tu antara aku tak lupa Fitri lah, kalau kau ingat Fitri. Dia boleh satu part yang seterusnya dia tak boleh nak cerita terus. Terus dia demam. Ada aku ingat. Ada. Nanti yang pada dia bekerja lah. Dia bukan bekerja, tapi dia ni kena warded lah. Warded tu kalau kat ward tu lagi lah. Dekat hospital kan. Nanti kau dengar cerita Fitri tu, aku akan letak link kat bawah kan. Aku cakap kan macam nambah-nambah pula kan. Aku tak ingat sangat sebab ada banyak sangat cerita. Tapi antara pengalaman yang aku pernah dengar lah, ada seorang patient ni kat hospital. Dia warded, dia kat hospital. Lepas tu dia kata depan dia ni, yelah kan baris depan kan. Dia kata depan dia ni ada seorang nenek. Jadi tengok kesian nenek, dia macam dah nyanyuk kan, cakap seorang lah apa semua kan. Jadi dia just fikir sakit lah. Then malam tu dia tidur, dia terjaga tengok nenek tu. Dia
main lompat-lompat atas katil. Atas katil lompat sambil pandang dia tau. Jadi dia takut lah. Dia tekan butang yang panggil dia yang button tu. Button tu datang. Kenapa ni cik? Ni saya tak boleh nak tidur lah. Boleh tak tolong ni, Saya nak rehat. Lepas tu cakap, siapa ni nenek? Mana ada orang depan ni? So macam lepas dia cakap tu memang tak ada nenek depan dia. Dia macam nampak lah benda tu. So lepas tu Nisa cakap, nampak nenek tu okey, tak apa. Tu dah biasa dah. Cakap, kalau macam ni bukan biasa, man. Ini tak biasa. Ini luar biasa. Kalau aku pun Aku rela dia aku sakit, aku pura-pura sihat. Aku nak keluar dari hospital. Keluar tak jumpa benda tu. Alright, okay, terima kasih lah sebab sudi datang. Aku sebenarnya tak puas lah cerita ada lagi kau sebenarnya, ada lagi tapi, nanti nanti sekarang ke? Kau nak buat kat part 2 ni? Banyak lagi lah stok kau dalam ada 2-3 macam tu. 2-3 lah, tak panjang lah, short juga lah. Aku short lah. Tapi kalau kau nak payung, boleh lah lagi satu lah. Satu Masa ni waktu COVID lah. Waktu COVID lah. Okay, waktu COVID. Lepas tu aku tak boleh cerita dekat mana tempat tu Okay, masa dah habis kau shift pagi, masa tu aku shift malam tu. Kalau port tu nak tidur, port satu lorong tau. Ada satu lorong tu memang kita orang punya port tidur lah. Tapi orang kata sebelum ni jangan tidur kat situ. Sebab tempat situ memang kau akan jumpa benda-benda macam ni lah. Kebetulan ada member aku pergi tidur kat situ, pasang kursi elok, baring dengan PPE dia. Baring situ. Tiba-tiba masa dalam pukul 2 macam tu lah, yang dia cerita aku lah. Pukul 2 macam tu, bila terbangun, dia nampak ada member jengah dia macam ni. Dia jengah. Dia kan kursi straight macam ni kan. Dia kan kursi kita susun, lepas tu kita baring. Tiba-tiba ada macam kawan dia menjengah macam ni. Tengok dia dari tepi, tapi nampak lah di kepala dia macam ni. Dia macam tu. Itu kejut. Kata kau bukan, dia kata kau bukan kerja pagi ke? Kau kerja pagi. Lepas tu dia senyum. Lepas tu dia kan kau tak nampak, tapi nampaklah riak wajah dia dekat macam tu. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia pergi. Lepas tu dia bangun. Dia panik. Dia pergi jumpa member aku, tanya, siapa nama dia ni, aku tak ingat lah. Kata, tu bukan dia kerja pagi lah. Kerja pagi. Kau nampak dia datang tadi? Tak nampak. Maksudnya benda tu menyerupai kawan aku seorang tu pada kerja malam tu. Macam tu lah itu aku bagi short story lah. Aku disimpulkan kat hospital ni banyak cerita yang clone. Dia macam clone lah. Dia macam menyerupai. Kebanyakan staff lain pun cakap juga benda yang sama. Kadang jumpa yang ni, kadang jumpa yang sini. Pengalaman aku ramai jugalah cerita pasal clone ni. Nampak orang yang dah meninggal. Betul, aku pun rasa mungkin yang dengar ni pun mungkin ada pengalaman yang lebih kurang sama. Cuma bukan, alhamdulillah lah aku tak pernah kena lagi. Okay. Alright. Kau ada nak tanya? Tak ada. Tak ada kan. Cerita bagi aku padat. Dia walaupun ringkas, tapi dia ada penuh dengan jump scare. Bagi aku macam dia kena lah. Dia sekali pagi tu okey lah. So kali ni kita dah bawakan cerita yang dalam skop kerja ni mesti ada yang tanya kan. Itu ada aku perasan. Nak cerita daripada MA lah, daripada cerita hospital lah. Okay, lepas ni mungkin kita menantikan cerita versi yang lain pula. Betul. So kalau korang ada yang berminat datang ke studio nak cerita pengalaman kerja korang yang mungkin agak ekstrim, kita sangat malu-malukan. Alright, terima kasih Ahmad sebab sudi datang ke studio ceritakan pengalaman kau pada hari raya je ni pula kan. Dengan baju Melayu. Thank you so much. Dan mungkin ada pesanan lah nak sampaikan, nak kongsikan dengan pendengar Santai Chill. Pesanan aku tak adalah, sebab kita bekerja ni sebab kita punya fardu kifayah kan. Kita punya fardu kifayah. So kita jalankan tugas kita dengan baik. Lepas tu kalau apa-apa gangguan tu, itu anggap macam ujian untuk kita lah kan. Ujian untuk kita sebab kita nak cari rezeki. So macam aku, kalau macam aku yang sebelumnya aku kena ganggu, aku cakap tak apalah, itu semua dugaan aku untuk bekerja, dan harap tak ganggu aku untuk keluarga aku. Macam tu lah. Macam tu lah. So
santai lah. Macam santai chill kan. Ya, betul. Santai. Apa pun jadi, apa pun dugaan kan, kita ambil benda tu sebagai mungkin jentikan daripada Allah kan. Jentik kita supaya kita ni lebih berani mengadu dengan dia apa yang jadi hari ni kan. So positifkan dirilah benda-benda macam ni. Jangan bila kita takut tu takut yang melampau sebab kita ni nak takut tak boleh takut pada lain, takut pada Allah saja. Cuma lumrah, takut ni lumrah kan. Cuma jangan berlebihan. Jadi kita pun patut dah tahu apa kalau jadi sekian kita kena buat apa. At least adalah bacaan-bacaan untuk pendinding diri kita. Bukannya kita nak halau pun tak gerti sangat kan. Just untuk diri sendiri, rohani. Alright. Bagi aku pun apa yang cerita tu, aku pun terpaksa lah kata bantu disclaim untuk para MA jurawat ni. Sebab ramai kadang komplain buat ni tak ada mana jurawat ni. Kadang-kadang cabaran diorang ni, kadang-kadang malam-malam dah kena ganggu, esok kena sambung lagi shift, double shift lagi kan. Kau tak tahu member dah tengah goyang malam tadi punya cerita tak habis lagi. Kau nak ngadak kau punya sakit. Kadang-kadang orang kata kita kena faham lah situasi orang kata yang bekerja di hospital ni, dia bukan setakat merawat emosi, tapi juga dia terpaksa menghadap benda-benda halus. Ya, betul. Dah berapa kali cabaran dah tu kan. Okay, baik. So nanti kalau ada kawan lain nak cerita beritahu Ya, boleh. datang studio sini. Ada korang je kalau ada nanti dia datang. Alright. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi jadikan ruang komen dekat bawah ni sebagai tempat untuk kita berkongsi secara ilmiah. Dan mungkin korang boleh menjawab beberapa soalan yang tadi. Benda apa yang kita lihat ni, adakah jin ataupun so on. Kita berkongsi, InsyaAllah perkongsian ni dapat memberi manfaat. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.